kami berdua berada dalam Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu. Mesyuarat tergempar yang dipanggil pada minit yang terakhir pada hari Ahad. Saya nak terangkan di sini seterang-terang mungkin. Dan kalau saya salah, boleh ambil tindakan mahkamah atau undang-undang. Saya akan gunakan tarikh, masa, siapa yang hadir supaya perkara ini dapat disahkan. Pada hari Jumaat, sebelum mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan yang terakhir, pada pukul 3 petang, bertempat di Yayasan Bohari, ada perjumpaan Biro Politik Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Dihadiri oleh Tun Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Mukhris Mahathir, saya, Datuk Marzuki, Ketua Penerangan Razi Jidin dan bersama dengan Bendahari, Datuk Saleh Bajuri. Dalam pertemuan tersebut, kita dimaklumkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga oleh Datuk Seri Azmin Ali yang diwakili oleh Dr. Razi Jidin yang pada masa tersebut merupakan Timbalan Menteri Ekonomi, Timbalan Menteri kepada Azmin Ali, bahawa pada malam ini, kerana malam tersebut akan ada Majlis Presiden Pakatan Harapan, Tun akan diasak dan didesak untuk letak jawatan serta-merta oleh pimpinan Pakatan Harapan. Desakan itu, jika tidak berjaya, akan didatangi dengan desakan untuk terus melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Timbalan Perdana Menteri dan untuk terus menentukan tarikh bukan sahaja selepas APEC tapi pada bulan Mei, contohnya 22 Mei, untuk Tun letak jawatan serta-merta. So apabila perkara itu dimaklumkan, pimpinan bersatu agak gusar dengan apa yang berlaku kerana tidak pernah ada perbincangan ini bersama dengan pimpinan Pakatan Harapan. Dan dikatakan oleh Tan Sri Muhyiddin dan Datuk Seri Azmin bahawa perkara ini telah pun disahkan dalam mesyuarat tertutup bersama dengan keadilan dan pada masa yang sama maklumat yang diterima oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. So, apabila perkara itu berlaku, Tan Sri membentangkan bahawa sebab itu ada keperluan untuk kita tidak lagi bersama dengan Pakatan Harapan, meninggalkan Pakatan Harapan dan untuk bersama dengan Perikatan Nasional. Tetapi Tun Dr. Mahathir berkata, sampai hari ini desakan-desakan seperti itu tidak berlaku. Kalau betul, kita tunggu dan lihat apa yang berlaku pada waktu malam. Sebab itu bila tibanya Majlis Presiden Pakatan Harapan, desakan-desakan ini tidak berlaku sama sekali. Kalian dah dengar audio klip yang dikeluarkan. Masuk-masuk mesyuarat, semua pimpinan tertinggi telah pun bersetuju bahawa Tun akan kekal sebagai Perdana Menteri. Sebab itu saya sendiri terkejut kerana sebelum mesyuarat tersebut kita ditaklimatkan benda yang lain. Tun dihasut dengan maklumat yang salah bahawa dia akan dijatuhkan dan sebab itu wujudnya keperluan untuk menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan dan menubuhkan kerajaan baru. Sebab itu selepas mesyuarat tersebut, kita adakan satu sidang media bersama yang turut dihadiri oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, duduk bersama. Dan sidang media tersebut menunjukkan kebersatuan kita. We were united and we were together. Dan kita rasa krisis itu tamat. Malangnya, pada hari Ahad, tiba-tiba kita mendapat maklumat akan ada MPT tergempar. Isu tidak dimaklumkan apa yang akan dibincangkan. Sebelum majlis mesyuarat pimpinan tertinggi pada hari Ahad dalam pukul 10.30, ada satu pre-council yang diadakan di antara Tun Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Mukhris, Menteri Besar Perak, Faizal Azumu, saya, Syed Saddiq, Dr. Marzuki dengan Datuk Nadin dan Datuk Hamzah Zainuddin. Sebelum kita masuk ke Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu. Di situ Tun merayu lagi sekali. Tolong jangan buat perkara ini. Apa yang korang atau kalian katakan sebelum ini bahawa saya akan didesak untuk letak jawatan, bahawa saya akan ditikam dari belakang, tidak berlaku sama sekali. Kenapa masih ingin jatuhkan kerajaan mandat rakyat? So Tun dah tekankan. Dan pada mesyuarat tersebut itu sendiri, pre-council, Tun dah kata, sebab itu tidak ada keperluan untuk kita adakan
mesyuarat tergempar Majlis Pimpinan Tertinggi. Sebab pre-council itu berada di pejabat pengurusi sebelah saja bilik mesyuarat MPT, di mana MPT telah pun berhimpun. So, apabila Tun katakan itu pada pre-council, akhirnya pimpinan semua bersetuju. Baiklah Tun, kita tidak lakukan. Tetapi apabila Tun suruh batalkan mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi, Tan Sri kata jangan. Tak apa, kita maklumkan keputusan pre-council kita ke dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi. So, apabila Tun masuk, Tun mula berucap dalam 40 minit menerangkan kenapa. Sebab itu apabila ada orang yang leak audio ini, saya desak mereka kalau betul-betul jujur nak tahu niat sebenar, tolong leak semua klip audio itu, kerana kalian semua akan dengar Tun merayu dalam 40 minit pertama itu untuk kekal setia bersama dengan kerajaan mandat rakyat. Tun kata bahawa sebelum ini, kamulah yang kata bahawa Tun akan didesak jawatan. Bahawa Tun kena letak jawatan serta-merta. Bahawa Tun akan didesak lakukan ABC. Tetapi dalam Majlis Presiden Pakatan Harapan, semua itu tidak sama sekali berlaku. Dan Tun merayu berkali-kali. Saya ada di dalam, sebab itu saya dengan Ulia kata, berapa kali lagi korang nak desak Tun? Tun kata sekurang-kurangnya 3 kali, sampai akhirnya dia berkata, jangan paksa saya gadai prinsip saya. Bila saya kata saya akan letak jawatan selepas APEC, saya akan letak jawatan selepas APEC. Sampai kali terakhir, dan ini merupakan pendedahan baru juga, dan kalau saya salah, boleh ambil tindakan undang-undang, dan saya berharap mereka yang ada audio klip penuh ini berani untuk dedahkan perkara ini. Kerana mesyuarat itu sangat panjang. Kerana Tun kata, jangan, ini tindakan yang teruk. Ya, saya kena akur kepada keputusan parti, tapi saya tidak bersetuju. Ini tindakan yang teruk. Mereka tak habis-habis kata, jangan risau Tun. Tun akan kekal sebagai Perdana Menteri, cuma akan tukar daripada Perdana Menteri Pakatan Harapan ke Perdana Menteri Perikatan Nasional. Semua jenis hujah undang-undang digunakan. Kata tak perlu, akan ada 133 SD akan diberikan terus. Dan bila 133 SD diberikan kepada Agong, Tun kekal sebagai PM, cuma tukar kerajaan. Tapi Tun kata dia tak nak jadi Perdana Menteri Perikatan Nasional, dia akan letak jawatan. Dan dia kata tu berkali-kali. Tapi orang itu juga sama kata, tak Tun, jangan risau, you tak perlu letak jawatan pun. Dan bila sudah lama bermesyuarat, akhirnya Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri berkata bahawa, Tun, kalau kita tidak keluar daripada Pakatan Harapan sekarang, saya baru dapat mesej bahawa Datuk Seri Azmin Ali dan kumpulan ahli parlimennya akan keluar daripada Pakatan Harapan, with or without you. 13 ahli parlimen bersatu, yang dari UMNO menyertai bersatu, akan meninggalkan Pakatan Harapan with or without us. Dengan itu, kerajaan akan terbubar. Tangan Tun terikat. Sebab itu saya ingat dalam mesyuarat saya bersuara, saya kata ini merupakan salah satu ugutan. Belum apa-apa lagi, belum kita dikatakan ingin bekerjasama dengan UMNO Barisan Nasional, diugut oleh kawan kita sendiri. Kalau kita tidak mengambil pendirian untuk keluar daripada Pakatan Harapan, dalam Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, 13 ahli parlimen bersatu daripada UMNO yang meninggalkan UMNO menyertai bersatu akan keluar daripada Pakatan Harapan, dan geng Azmin Alin akan keluar daripada Pakatan Harapan dan kerajaan terbubar. Put yourself in Tun's shoes. Sebab itu, pada mesyuarat itu sendiri, kita dimaklumkan bahawa Tok Guru Hadi, Zahid Hamidi, beberapa pimpinan tertinggi lain sedang menunggu untuk Tun. Dan mereka ingin berjumpa dengan Tun. Dan Tun kata, bila? Tun pun tidak tahu. Dan mereka ingin memastikan bahawa Tun bersama pergi ke istana untuk memberikan sokongan Kerajaan Perikatan Nasional yang baru. Tetapi apabila mereka pergi ke rumah Tun, berjumpa Tun, Tun sendiri kata bahawa dia tidak akan pergi ke istana. Dan dia tidak bersetuju dengan apa yang dicadangkan. Sebab itu akhirnya,
apabila rombongan ke istana itu berlaku, Tun tidak sama sekali pergi ke istana. Dan apabila ada perjumpaan tergempar di Hotel Sheraton, Tun tidak tahu. Saya katakan ini kerana setiap ahli Parlimen Bersatu pada malam tersebut mendapat panggilan untuk hadir ke Hotel Sheraton, dan kita dimaklumkan Tun tahu dan ini adalah arahan. Saya dapat panggilan tersebut. Saya tidak ingin tertipu lagi kerana pada pagi tersebut semua orang maklumkan Tun wants us to do this. Hamzah Zainuddin dengan Zaid Ma'arif akan beritahu orang, Tun nak ini, Tun nak ini. Tapi bila saya semak dengan Tun, kata tidak. Sebab itu sebelum perjumpaan di Hotel Sheraton, berjam 7.45 selepas solat maghrib, boleh semak dengan guide di rumah Tun, saya pergi ke rumah Tun. Bersama dengan saya selepas itu adalah Ketua Seri Kandi Rina Harun. Kerana kita nak dapat penjelasan terus daripada Tun sendiri. Kami berdua jumpa Tun, dan apabila kita jumpa Tun, kita tanya, Tun, adakah Tun tahu bahawa kita ada perjumpaan tergempar di Hotel Sheraton? Dan Tun terus tanya, apa yang akan berlaku kat Hotel Sheraton? Dan bila kita terangkan, Tun marah. Dan dia katakan lagi sekali, tak tahu berapa kali saya nak kata, jangan buat benda ni. Sekarang kita sedang tempuhi COVID. Ekonomi tidak stabil. Saya dah kata saya akan letakkan jawatan selepas APEC. Kenapa mereka tetap nak lakukan ini? Dan saya tanya kepada Tun, Tun, kerana Tun tidak tahu tetapi nama Tun telah pun digunakan, apa yang perlu saya dengan Rina Harun lakukan? Kerana semua ahli Parlimen Bersatu telah pun dipanggil untuk pergi ke Hotel Sheraton. Pimpinan tertinggi UMNO dan PAS ada di sana juga. Dan kami dimaklumkan, bagi diri saya, Sadiq, you go dan berhujahlah cara kamu berhujah semasa mesyuarat majlis pimpinan tertinggi pada waktu pagi. Dan bila saya pergi, mesyuarat itu telah pun dibatalkan, cuba ingin memaklumkan bahawa kerajaan PH akan ditumbangkan, tunggu masa. Dan untuk mencetuskan krisis politik, perjumpaan di Hotel Sheraton itu ada. Saya maklumkan kepada ahli Parlimen Bersatu yang hadir bahawa Tun tidak bersetuju. Tun tidak dimaklumkan berkenaan perjumpaan ini. Mereka mungkin tidak senang apa saya katakan. Tapi sama seperti saya berhujah pada waktu pagi di majlis pimpinan tertinggi, perkara ini harus dipertahankan, kebenaran itu harus dipertahankan. Sebab itu saya pelik bila diorang kata, jangan kita main politik semasa musim COVID. Itu adalah hujah yang Tun pakai untuk kata, jangan lakukan perkara ini. Biarkan dia letak jawatan selepas APEC. Biarkan dia ikut ketetapan Majlis Presiden Pakatan Harapan. Sebab itu apabila ada pihak-pihak yang menyalahgunakan nama Tun, saya cabar mereka lawan fakta saya pada hari mana, pukul berapa. Sebab apabila Zaid Ma'arif, setiausaha politik Tun kata, semalam Tun lakukan ini, kalau betul, kenapa Tun keluarkan surat pemecatan Zaid Ma'arif 1 hari selepas majlis pimpinan tertinggi di mana dia menikam Tun dari belakang? Kenapa Tun nak keluarkan surat pemecatan kalau betul Zaid Ma'arif ini mengikut saja kata Tun? Realitinya, mereka ini menghasut Tun daripada awal bahawa Anwar akan lakukan undi tidak percaya. Bahawa Datuk Seri Anwar melalui Majlis Presiden akan mendesak Tun untuk letak jawatan serta-merta. Tetapi semua perkara itu tidak berlaku sama sekali. Tetapi mereka mengambil pendirian untuk meneruskan the scheme of things yang mereka nak buat with or without Tun Dr. Mahathir Mohamad. I want to put this on the record supaya semua orang tahu kenapa kemelut politik ini berlaku. Ini bukan kerana Tun Dr. Mahathir secara tiba-tiba meletakkan jawatan. Ia berlaku dan bermula daripada perancangan yang agak rapi sebelum itu. Dan apabila Tun tidak bersama, orang-orang ini berjumpa dengan Tan Sri supaya Tan Sri dapat mengepalai gerakan itu. Ya, memang betul kerajaan Pakatan Harapan tidak sempurna dan ada masalahnya. Tetapi pendirian kami, kalau betul kami tidak dapat berkhidmat
kepada rakyat dan mengikut apa yang rakyat mahukan, biarlah kita dihukum di tangan rakyat sendiri di pilihan raya selepas tempoh masa 5 tahun. Dengan cara ini yang jelas salah, menggunakan pintu belakang, skimming, pembahagian ganimah untuk membelakangkan hak rakyat, ini salah. Dan Sri Muhyiddin Yassin kata banyak kali, kalau kita kekal dalam Pakatan Harapan, kita akan kalah tersungkur pada pilihan raya yang akan datang. Saya jawab, lebih baik kita kalah tersungkur di tangan rakyat daripada dilihat bersekongkol dengan mereka yang bergelumang dengan rasuah dan akhirnya ditikam pada minit-minit terakhir. Let us lose in the hands of the people, or at least try winning. Terima kasih.